Apabila berakhirnya rancangan Bola Mamak bersama TMJ pada malam tadi, membuatkan semua penyokong yang masih tidak mengetahui dan tertanya-tanya apakah soal jawab yang diajukan kepada TMJ di dalam rancangan tersebut. Kini, saya akan mengupas sedikit soal jawab di antara TMJ dan Hafizal Hamad yang berlangsung semalam. Ini adalah 3 rahsia pasukan JDT yang telah didedahkan sendiri oleh TMJ di dalam rancangan Bola Mamak. 1. Denda yang diterapkan oleh JDT kepada semua pemain, staf dan semua yang berurusan di dalam kelab. Tahap disiplin di dalam pasukan Johor Darul Takzim sememangnya begitu tinggi. Jadi tidak hairanlah faktor itu menjadi teras kepada skuad Harimau Selatan yang terus mencipta kejayaan demi kejayaan. Mana tidaknya, pemilik pasukan JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim mendedahkan mereka memiliki polisi dan undang-undang tersendiri bagi memastikan disiplin dan etika kerja pemain mereka sentiasa terjaga. Tunku Ismail menjelaskan, pemain dan jurulatih mereka akan didenda sekiranya didapati melakukan kesalahan yang melanggar polisi kelab, termasuklah lewat menghadiri sesi latihan ataupun menyalahgunakan media sosial. TMJ berkata, jikalau pemain salah guna media sosial, mereka didenda RM40,000 dan itu telah termaktub dalam kontrak pemain. Kita ada etika kerja. Kalau lewat ke sesi latihan, mereka akan didenda RM15,000. Akia Rashid pernah lewat, walaupun sekali sahaja, tetap kena denda. Isteri pemain yang salah guna dan tidak kawal media sosial, yang boleh mencemarkan nama kelab, pemain akan kena denda. Kalau jurulatih lewat, pengurus akan denda, kerana jurulatih harus ada 2 jam sebelum latihan. Dan jikalau gaji tak cukup, pemain berhutang kepada saya, kata Tunku Ismail, menerusi rancangan Bola Mamak. 2. Pemain JDT yang akan diturunkan atau tidak layak diturunkan, semua bergantung kepada TMJ. Di dalam segmen Bola Mamak semalam, TMJ telah ditanya, bagaimanakah isu beliau bersama Syafiq Ahmad. Beliau berkata, kami berdua tidak mempunyai sebarang masalah. Penyokong hanya mahukan kemenangan, begitu juga dengan saya. Jika penyokong sakit hati dengan kekalahan, saya juga rasa begitu. Keputusan sama ada pemain itu diturunkan, ataupun tidak, ianya bergantung kepada saya. Benjamin Mora juga sentiasa memberikan pandangan, dan kami sentiasa merujuk kepada tahap prestasi pemain dari masa ke masa. Jika ada pemain yang tidak diturunkan, saya akan tanya sendiri kepada Benjamin Mora, kenapa dan kenapa. Di dalam JDT, saya dan Benjamin Mora sentiasa bekerja untuk kesemua prestasi pemain. Beliau berkata, jika Benjamin Mora teruk, kita tidak menang sebarang piala, seperti hari ini. 3. Saya sentiasa cabar pemain saya, cuba mendapatkan sebanyak mungkin piala, untuk dibawa ke JDT. Jelas TMJ, bagi saya, Benjamin Mora yang berjaya membimbing pasukan sehingga menjuarai Piala Liga untuk kali ke-8, jelas mematangkan lagi setiap pemain yang menjadi bekalan penting bagi persiapan menghadapi saingan Piala Malaysia yang dianggap begitu mencabar. Katanya, untuk seketika ini, pemain akan diberi cuti selama 3 hari selepas memerah segala kemampuan dan usaha bagi memastikan kejuaraan Liga buat kali ke-8 berturut-turut. Selepas cuti 3 hari, pemain akan kembali menjalani latihan semula untuk menerusi saingan piala berprestij. Kami akan lihat bagaimana cara untuk beraksi dalam kempen Piala Malaysia, kerana di JDT, kita ada objektif, dan objektif pertama itu adalah untuk menang dalam setiap perlawanan yang diharungi. Objektif seterusnya adalah mencabar diri masing-masing untuk memenangi satu lagi piala. Inilah cara yang kami lakukan di dalam JDT, dan ini juga cara kami melaksanakan latihan dengan tersusun, bagi membentuk persefahaman taktikal apabila pemain beraksi di padang, kerana semuanya berhubung kait untuk mencapai kejayaan. Apapun, kami akan beri yang terbaik dalam saingan Piala Malaysia, dan kami harus bersedia, kerana pasukan lawan sudah pasti mahu menewaskan kami di dalam setiap perlawanan, katanya. Inilah 3 rahsia pasukan JDT yang TMJ telah dedahkan di dalam segmen Bola Mamak semalam. Bagaimana? Apa pandangan anda semua? Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komen dan pendapat anda semua di bawah.
Sekian ulasan dari saya. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga akhir.